Okey. Okey guys, tahniah hari ni guys, kita nak masuk bab baru. Okey, kita punya bab baru kita adalah yang ke-9 iaitu garis lurus. Namanya sebagai garis lurus. Okey, so garis lurus ni dia macam ni lah, dia straight line macam ni. Dulu kita pernah belajar juga masa form 2 kalau korang ingat. Nak cari laju. Okey, nak cari laju. Cara dia mudah sahaja. Okey, cara dia mudah saja guys. Cuma nak cari garis lurus tu, korang kena cari tinggi ataupun menegak ni. Menegak ya. Menegak kita kena bahagi dengan melintang. Itu je formulanya guys. Okey, menegak bahagi melintang. Okey, kalau dia bagi panjang lah. Kalau tak bagi panjang, korang terpaksa guna formula koordinat. Okey, kat atas Y dulu, menegak ni Y, kat bawah ni X. X ni melintang. Okey, boleh? Jadi ada menegak dan juga melintang. Jadi menegak bahagi melintang. Okey. Jadi untuk menjadikan kita lebih faham, kita kena buat latihan lah guys. Jom kita buat latihan sikit ya. Okey, ini juga skip sebab dia macam banyak sangat berserabut situ. Cikgu nak terus kepada yang ini guys. Okey, sekarang ni kita berada pada page yang ke-3 ya. Korang tengok page yang ke-3 masing-masing. Okey, soalannya dia tanya adalah tentukan persamaan bagi setiap garis lurus berikut dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jom kita tengok dulu. Apa itu Y sama dengan MX tambah C? Okey, kita buat satu graf supaya nak nampak. Jadi kita buat satu graf. Okey, katalah graf kita macam ni. Ni contoh sajalah. Contoh saja. Dan kita ada satu garisan. Okey, ini namanya garisan persamaan. Okey, ataupun juga buat persamaan teruslah. Okey, ini persamaan. Okey, persamaan kita mesti kita akan buat Y sama dengan MX tambah C. Okey. M ni mewakili kecerunan. M tu mewakili kecerunan. Macam mana kecerunan? Macam kita bincang tadi guys. Ni. Nampak tak? Ini namanya kecerunan. Jadi M ni mewakili kecerunan. Jadi inilah formula dia. Okey, formula untuk cari kecerunan ataupun nak cari M. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita ada C besaran lagi. Yang kedua, kita ada C. C ni mewakili namanya adalah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi, pintasan Y kat sini. Ini kita punya C. Itu kita punya C. Okey, sebagai contoh. Katakanlah kita dah kira dia punya kecerunan dia sama dengan 3. Katalah 3 ya. Okey. Jadi M ni sama dengan 3. Katakanlah C ni cikgu letak dia sebagai negatif 5. Contohlah. Jadi C ni negatif 5. Terus kita masukkan formula persamaan. M kita 3 dan C kita adalah negatif 5. Maka kita akan dapat Y sama dengan 3X tolak 5. Jadi inilah persamaan bagi garis lurus
ini. Okey, faham tak guys? Boleh ke? Jadi yang atas ni namanya persamaan umum. Jadi sini kan, korang cuma cari dua perkara je. Kena cari M dan kena cari C. Dua je. Dan korang boleh dapat persamaan ini. Okey, Arif okey tak Arif? Iman boleh tak faham sikit? Batrisha. Boleh sikit-sikit tak? Ni kita belum buat latihan lagi ni. Cikgu baru explain baru secara kasar. Nanti kita akan buat balik. Iman, Muhammad Rizwan, okey. Ashraf okey Ashraf ya? Okey, kita buat dulu latihan ya, nak nampak sikit. Okey, jom kita buat latihan. Okey, jadi dengan menggunakan kita punya persamaan di atas, kita nak cari. Nampak tak kat sini dia bagi nilai M. Okey, dia tulis dulu ya. Y sama dengan M X tambah C. Okey, M kat sini kalau perasaan dia adalah 2/3. Jadi kita padam M ni, kita ganti kat sini 2/3. Dah. Okey, berapa pula C dia? C dia sama dengan 10. Jadi C ni, gantikan dia dengan 10. Dah, siap dah persamaan dia guys. Ini sahaja. Tak payah banyak-banyak. Itu sahaja. Okey. Boleh terima? Okey. Cik Azim. Cik Rizwan pula. Cik Azim. Lupalah Azim. Sorry Azim. Ni bab 9 Azim. Azim dah print belum? Yang cikgu bagi dekat grup tu. Ini bab 9. Ya. Okey Azim. Kalau Azim nanti, kalau tak tanya apa-apa lagi, Azim tanya Azim ya. Okey, oleh itu cuba korang try buat yang nombor 2. Okey, buat dulu persamaan asal dia. Okey, cari nilai M, cari nilai C, gantikan. Okey, mulakan sekarang guys. Okey, apakah jawapannya? Okey, mulakan sekarang. Okey, dapat jawapan, cuba komen. Apa jawapannya? Gantikan M, gantikan C. Okey, acu komen. Apakah final answer awak? Dah dapat? Azim dapat? Iman dapat 6, negatif 6, X tambah 7. Okey, jom kita tengok. So, M dia kita nampak dia adalah negatif 6. Betul? C dia adalah negatif 7. Okey, kita bracket dia. Macam tu. Dan kita selesaikan. Negatif 6 darab X, kita akan dapat negatif 6X. Negatif positif, kita akan dapat negatif 7. Jadi inilah Batrisha, final answer dia. Batrisha dah betul tu, negatif 7 Batrisha. Yang itu salah sikit. Salah simbol negatif. Patutnya negatif 7 lah. Batrisha buat positif 7 kan. Salah sikit lah Batrisha. Sebenarnya negatif 7. Okey Batrisha, boleh terima? Okey ke? Boleh. Boleh. Okey. Azim macam mana Azim? Azim okey tak? Boleh terima Azim?
Okey, kita move kepada soalan yang berikut yang lebih mencabar. Okey. Dekat sini dia bagi hanya nilai M. Okey, dia bagi nilai M saja. Okey, kita kena menggunakan rumus yang awal. Y sama dengan M. X tambah C. Okey, dekat sini C yang kita nak cari. Okey, dekat sini C yang kita nak cari. So, apakah maklumat yang ada, guys? Kita ada M. M kita adalah 4. Itu aja ke? Ada maklumat lain lagi tak? Berarti saya nampak tak maklumat lain? Okey, apa maksud P5 negatif 2? Okey, ini bermaksud P negatif 52, yang depan ni adalah X punya, yang belakang ni adalah Y punya. Korang masih ingat? Jadi Y sebenarnya negatif 2. X sebenarnya adalah 5. C ni tak ada gang. C tu tak ada, kita buatlah C saja. Okey, sampai sini korang okey tak? Sampai sini boleh follow cikgu ke? Boleh terima lagi? Okey, kalau dia bagi koordinat, tentukan nilai X dan Y. Okey, kalau boleh cikgu nak teruskan lagi ya guys. Okey, cikgu zoom sikit. Okey, jadi kat sini kita selesaikan negatif 2. 4 darab 5, 20. Tambah dengan C. Therefore, korang pindahlah. Ingat ni positif ya guys. Tambah tu. Bila pindah, dia akan jadi tolak. Jadi C sama dengan negatif 22. Okey. Dapat sama tak sampai sini guys? Korang dapat sama tak? Ke ada yang dapat lain? Boleh. Jadi kita masuk dalam persamaan yang tadi. Masuk dalam persamaan. Persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Jadi ingat M kita dah ada. Okey, berapakah M kita tadi? M kita kalau ikutkan kita dah ada 4. Ni. And then kita baru sahaja dapat C. C kita adalah negatif 2. Cuma kat sini negatif positif kena selesaikan dulu. Kita akan dapat Y sama dengan 4X. Negatif positif dapat negatif. Jadi inilah kita punya final answer. Okey, macam ni boleh terima. Dapatlah persamaan kecerunan. Ni namanya persamaan kecerunan. Okey, persamaan garis lurus. Ni namanya persamaan garis lurus. Lupa ni nak buat tak? Persamaan garis lurus. Namanya lah, nama persamaan garis lurus. Okey, soalan guys. Ada nak tanya apa-apa sampai sini? Manalah tahu ada kawan-kawan kita nak tanya. Ashraf macam mana? Ashraf okey tak? Hai Christina. Christina baru join ya, tak perasan pula Christina masuk. Izzuddin okey? Okey, Ashraf okey je. Alhamdulillah. Okey, menggunakan cara yang sama. Cikgu bagi masa sekejap. Cuba korang selesaikan. Nombor 2. Okey, mulakan sekarang guys. So ingat, mulakan dengan Y sama dengan M. X tambah C. Okey, gantikan maklumat yang ada. Okey, cikgu bagi masa 1.5 minit je. Okey, mulakan.
Okey, ada beberapa saat lagi guys. Okey dah, jom. Kalau dah, jom kita buat Okey, so first thing first, kita kenal dahulu kita punya koordinat yang depan tu X, yang belakang ni Y. Dan kat sini M diberikan 1/2. Okey, jadi cikgu masukkan terus guys. Jadi kita punya Y kita sama dengan 3. Jadi Y ni sama dengan 3. M kita 1/2. X kita adalah negatif 2. Kalau nak ganti, cikgu lebih suka letak bracket guys. Okey, tambah C kan, nak ganti C kan. Cikgu lebih suka nak ganti sesuatu benda letak bracket. Takut dia negatif. Tapi kat sini C tak ada. Maka C ni kita biarkanlah dia dalam keadaan C. Dah. Cuba korang selesaikan. Cari nilai C. 1/2 darab negatif 2, korang akan dapat negatif 1 tambah C. Jadi 3 tambah 1 sama dengan C. Therefore, C equal to 4. Okey, sampai sini korang sama dengan cikgu tak? Sama dengan cikgu tak sampai sini? Boleh? Okey, jadi kita nak buat persamaan garis lurus. Okey, persamaan lurus inilah guys ni, yang asal dia. Cuma nak masukkan nilai M dengan nilai C ni. C dah ada dah kan? Jadi sekarang kita pun buat Y. So, M dah ada tadi. 1/2 X. C kita 4. Maksudnya positif 4. Positif 4. Tada! Okey. Kalau tak faham, komen guys. Jangan biarkan tak faham saja. Rugi kita. Sebab kecerunan ni kita akan pakai sampailah ke SPM. Kalau tak faham, sila komen. Azim faham Alhamdulillah. Okey Azim, kita bagi masa kawan-kawan kita salin kejap. Supaya dia ada masa salin kan. Nanti tergopoh-gopoh pula kan. Okey, dah salin. Cikgu nak move Okey, now kita nak masuk yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya dah tentulah ada lebih dahsyat sikit. Okey, apa-apa pun kita buat persamaan dulu. Tengok apa yang nak cari ni. Y sama dengan M X tambah C. Okey, maklumat apa yang dah ada? C ada tak? Tak ada. M ada tak? Okey, kat sini M pun tak ada. C pun tak ada. Okey, dua-dua tak ada. Jadi, macam mana nak buat? Jom, kita tengok balik formula untuk cari nilai M. Jom tengok atas.
Manakah nilai M nak cari? Okey, ini formulanya. Nak cari M. M ni apa? M ni kecerunan. So, dekat atas ni, kita kena Y tolak Y bahagi X tolak X. Jadi, soalan nanti banyak macam ni lah. So, therefore, korang kena cari dulu nilai M. Jom kita cari nilai M dulu. M sama dengan Y1 tolak Y2. Y1 tolak Y2. Boleh tak Y2 tolak Y1? Boleh saja. Okey. Bahagi. Ingat ya, kalau kita mulakan depan, jadi X pun kita mulakan depan dulu, baru yang belakang. Macam tu lah. So, guna kalkulator. Berapakah nilai M yang kita dapat? Berapa? Azim dapat apa, Azim? Negatif 3 tolak 5 bahagi negatif 2 tolak 1. Dapat berapa? 8/3. Cikgu dapat 8/3 guys. Sama tak? Sama tak M dia 8/3? Okey, M dah dapat ni. Jadi kita ambil, letak kat sini. Y sama dengan 8/3 X tambah C. Okey, boleh ke? Kawan-kawan okey sampai sini? Boleh terima? Okey, jadi sekarang ni kita nak cari nilai C. So, apa lagi maklumat yang kita ada? Kita ada maklumat X, Y. X1, Y1. Kita ada X2, Y2. Okey, jadi kat sini kan, kita boleh pilih titik mana-mana untuk kita gantikan nilai X ataupun Y. Kita juga boleh ambil yang ini untuk gantikan nilai X atau Y. Jadi korang nak pilih mana ni? Nak pilih yang pertama ke? Nak pilih yang kedua? Tanya pendapat cikgu, cikgu akan pilih yang kedua. Sebab apa? Sebab dekat sini ada nombor 1. Senang nak kira. Dan dia semuanya positif. Senang nak kira. Faham tak? Therefore, cikgu akan pilih titik ini. Boleh guys Okey, jadi titik sini kita punya Y adalah 5. Jadi gantikan Y sama dengan 5. Okay, gantikan Y sama dengan 5. X gantikan dia 1. Tengok 1 kan senang nak kira. Okey, cuba korang pindahkan. Berapa dapat C? 85 darab 1 dapat 83 sama. Okey, berapa C korang dapat guys? Dapat apa Zip? C dapat apa Zip? Bantu cikgu seorang. 5 tolak 8/3 dapat? Ha, 5 tolak 83 dapat 2.33. Okey, kalau boleh kita buat dalam bentuk pecahan Zim, senang sikit. Perpuluhan nanti kena bunda kan? Jadi dalam bentuk pecahan supaya tak payah nak bunda. Zim, kalau ada pecah, ada perpuluhan kan nanti dia kena bundakan leceh kan? Kita ambil je pecahan. Pecahan tak payah nak bunda. Dah dapat dah C. Jadi kita ada C, kita pun ada M. Dah kita masuk dalam formula kita. M kita adalah 8/3 X. Tambah C kita adalah 7/3. Dah. Sampai sini sahaja guys. Itu je lah guys. Senang sahaja. Okey, yang dah siap mungkin boleh tengok sebagai rujukan untuk kita buat soalan yang berikutnya. Okey, mulakan guys. Soalan yang nombor 2 sebelah tu. Okey, cikgu bagi masa 1.5 minit. Acu kira tengok.
Okey, siapa dah siap boleh komen? Kalau dah siap lah. Dah siap boleh komen tengok. Apakah jawapan korang? Okey, jom kita check sama ada jawapan korang ni betul ke tak. Okey, seperti biasa kita nak cari persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. mx tambah c. Okey, pun sama dia tak bagi, jadi kita kena cari m dulu. So, anggaplah ni sebagai x1, y1, x2, y2. Jadi, kita pun buat. Atas mesti y ya. Y1 tolak y2. X1 tolak x2. Cuba kira. Dapat apa, Zim? M kita. Kalau boleh, jawapan kita dalam bentuk pecahan sahaja. Senang. Dapat 5/6. Betul ya? M kita 5/6 ya? Dah, settle M. Okey, maklumat apa lagi ada? Kita perlu ada cari nilai X dan Y. Okey, kita boleh pilih yang ini, nak ganti dalam Y. Ataupun kita boleh pilih yang satu lagi. Okey, kalau tanya pendapat cikgu, cikgu lebih suka cari yang nilai yang positif sahaja. Sebab negatif ni kadang-kadang kita terlupa simbol dia. Therefore, cikgu akan pilih yang inilah. Cikgu akan pilih yang sebelah ni. Boleh? Okey, jadi kita punya Y adalah 2. M dah ada 5/6. X 4. Tambah C nak cari. Okey, jadi kita selesaikanlah dua ni. Korang selesaikan. Darab guna kalkulator. Berapa dapat tu? Guna kalkulator. 6 bagi 2 dapat 3. 2. 10/3. Tambah C. Jadi C sama dengan 2 tolak 10/3. Pindah sebelah lah. C sama dengan... Okey, berapa C korang dapat? Okey, C cikgu dapat negatif 4/3. Sama tak guys? Sama tak dapat? C sama dengan negatif 4/3. Berarti saya dapat sama kan? Okey, jadi kita nak masukkan dalam persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Cikgu selalu ulang supaya nak biasakan nama dia. Korang tak payah tulis macam ni. Ini namanya persamaan garis lurus. Jadi Y sama dengan M kita 5/6. X tambah C kita negatif 4/3. Okey, negatif-negatif jadi negatif. Negatif positif jadi negatif. Jadi final answernya negatif. Dah. Itu sahaja. Jadi ini basic persamaan garis lurus. Kita akan pakai sampai SPM. Matematik biasa pun ada, matematik NMAT lagilah ada. Okey, ambil masa. Boleh salin. Cikgu bagi masa sikit, korang nak salin. Okey, lepas ni kita nak move kepada subtopik yang ada gambar rajah.
Okay, dah siap Salin? Kita move ya. Okay, dah jom. So now kita nak masuk yang berikutnya. Kat sini dia bagi gambar rajah. Macam mana kita nak kira gambar rajah ni? Okey, kat sini cikgu akan ajar awak nak cari M dengan dua cara. Okey, nak cari M ya. M tu apa? Kecerunan ni, dia cerun ni. Ada kecerunan kan? Dia maksudnya dia cerun. Naik lagi. Nak cari kecerunan, iaitu M lah. Okey, jadi kecerunan cara pertama seperti yang kita belajar sebelum ni, iaitu Y1 tolak dengan Y2 bahagi X1 tolak dengan X2. Kejap guys, dia punya macam lari sikit. Sekejap, aku tutup dulu, dia buka balik. Dia macam lari sikit. Okey, dah. Ini cara pertama lah ya. Okey. Jadi kita kena buat dia punya persamaan. Okey, yang pertama persamaan dia kat sini. Okey, ini maksudnya bahawa Y3. Jadi Y mesti belakang. Kalau memotong pintasan, salah satu kena kosong. Jadi kat sini X yang kosong. Okey, kalau dekat sini pula, salah satu kena kosong. Ini pintasan X tau. Jadi X ada nilai, Y yang kosong. Jadi kita decide lah. Katakanlah yang ini adalah X1, Y1. Ini X2, Y2. Dah kita guna dalam kita punya persamaan. So 3 tolak kosong, ni kosong. Dan kosong tolak negatif 2. Kosong tolak negatif 2. Kita akan dapat apa? 3 bahagi 2. Okey, boleh terima? Okey, ni cara yang pertama tadilah kita belajar. Ni adalah cara yang pertama. Senang ni kan? Ni dah senang lah sebab kita dah belajar tadi. Okey. Cara kedua, kalau korang nampak, dia adalah garis lurus yang melalui pintasan ni. Dua-dua pintasan ni. Satu pintasan Y, satu pintasan X. Kalau dia lalu kat sini, korang boleh guna cara yang kedua. Cikgu galakkan kalau dia potong kedua-dua bahagian, korang guna cara kedua ya guys. Okey, macam ni. Potong kan? Cikgu galakkan korang guna cara kedua. Okey. Jadi cara kedua adalah nak cari M sama dengan negatif. Formulanya negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, jom kita tengok. Negatif. Berapakah pintasan Y? Ini pintasan Y, iaitu 3. Berapakah pintasan X? Pintasan X adalah negatif 2. Cuba korang guna kalkulator. Berapa korang dapat? Negatif-negatif, korang akan dapat positif 3/2. Okey, faham ke guys? Boleh ke? Okey. Jadi cuba korang tengok. Sama tak? Boleh, sama. Sama ya? Boleh? Macam itulah caranya. Jadi cara mana yang sesuai? Untuk pintasan, cikgu lebih suka guna cara 2 lah guys. Okey. Okey, lagi apa lagi? Kalau macam ni. Macam ni kena pakai cara 1.
sebab dia tak melalui pintasan. Yang ini pun kena pakai cara 1. Okey. Kecuali kalau dua-dua ni ada pintasan. Ni boleh pakai cara 2 kalau ada dua-dua pintasan. Ya, faham tak? Jadi dia lebih memudahkan kerja kita. Okey, jadi sekarang ni cuba kita buat menggunakan cara 2 untuk soalan yang kedua. Kita guna cara 2 ya guys. Okey, mulakan guys. M sama dengan pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, mulakan sekarang. Kita nak guna cara yang kedua. Okey, dah dapat jawapannya? Sila komen. Berapakah M dia? Okey, dapat apa Iman? Batrisha? So, tengok M je. Ingat lupa negatif negatif jangan lupa. Lupa letak negatif pula. Formulanya mesti ada negatif. Negatif pintasan Y. Pintasan X. Okey, cuba guna. Negatif jadi positif 2/4. Jadi bila kecilkan dapat 1/2. Jadi C M kita adalah 1/2. Sama tak? Batrisha sama tak? Dapat. Farisha sama ya? Okey. Bagus Farisha. Sama dah. Okey. Jadi apakah tujuan kita cari M? Sebab kita nak masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi inilah M kita. Jadi Y sama dengan M kita adalah 1/2 X. C kita apa? C kita tengok pintasan Y. C ingat, C ni pintasan Y ya. Jadi C pintasan Y. Jadi sini negatif 2. Inilah persamaan dia guys. Itu tujuannya kita nak cari M. Sebab C dah ada. Okey. Cuba tengok soalan yang pertama tadi. Kita tak buat kan? Yang ni pun Y sama dengan MX tambah C. So kat sini M kita adalah 3/2. So C kita berapa? C kita adalah 3. Positif 3. Faham tak guys? Itulah tujuannya kita nak cari M dan juga C. Dah dapat tu senang. Cuma gambar rajah ni sebenarnya lebih senang. Sebab kita boleh bayangkan benda tu duduk dekat mana. Kalau dalam bentuk ayat, kita rasa blank sikit. Blank kejap. Kat mana lah dia punya koordinatnya duduk. Okey, boleh? Boleh cikgu move lagi? Cikgu nak habiskan page ni. Sekurang-kurangnya cikgu target hari ni nak habiskan page ini. Cikgu teruskan lagi ya. Okey, now yang ke seterusnya. Okey, bila dia bagi garis straight macam ni. Garis straight, dia sama dengan paksi
X. Seolah-olahnya dia duduk dekat tanah yang rata. Kalau tanah yang rata, korang rasa ada cerun tak? Ada tak kecerunan dia? Boleh tak kita gelonsor? Okay, kalau macam ni kita nampak kalau letak orang tu boleh gelonsor jatuh. Tapi kalau macam ni, boleh tak kita gelonsor? Tak boleh. Bermaksud kalau dia straight, lurus, sama dengan paksi X, bermaksud bahawa dia punya M tak adalah kecerunannya tak ada. Sebab dia tak cerun pun. Kecerunannya sifar. Faham tak guys? Boleh ke? Ni sini. M sama dengan sifar. Sebab dia selari dengan X. Okey, boleh terima? Jom kita masuk dalam persamaan. So, M kita sifar. C kita negatif 8. Jadi, sifar darab X, kita akan dapat sifar lah. Sebenarnya Y sama dengan 8 sahaja. Jadi kalau korang nampak, dia selari, nampak je 8, terus je buat Y sama dengan negatif 8. Jadi inilah persamaan garis lurusnya. Senang sahaja. Okey. Okey, komen. Kalau tak faham, komen. Kalau faham, Alhamdulillah, syukur. Salim. Okey, now cikgu nak tanya pula. Tadi dia sama dengan paksi X. Sekarang, dia sama dengan paksi Y. Agak-agak berapakah M dia, guys? Ni. Dia straight. Menegak. Dia punya kecerunan ada tak? Kalau kita duduk sini, agaknya kita boleh gelonsor tak? Kalau kita terjun bangunan yang straight, yang lurus, agaknya kita menggelonsor tak pada bangunan? Apa pendapat korang? Kita duduk bangunan yang tinggi. Satu bangunan. Katalah orang nak bunuh diri kan. Dia terjun. Agak-agaknya dia sentuh tak dengan bangunan tu? Dia sentuh tak? Tak sentuh pun. Dia terus jatuh. Betul tak? Tak sentuh. Maksudnya apa ni? Maksudnya dia terlalu cerun. Terlalu cerun. Sebab dia menegak. Macam tadi tak ada cerun langsung. Tak ada cerun langsung, dia kosong lah. Tak ada cerun. Jadi, kalau dia betul-betul menegak, terlalu cerun, namanya dianya terlalu cerun. Cerunnya tak boleh dikira sebab dia tegak. Jadi, kita panggil dia sebagai kecerunan infinity. Ini simbol infinity. Infinity ni tak tertakrif. Besar sangat kecerunan dia. Terlalu cerun. Faham tak guys? Kalau kita sengit sikit pun dah ada cerun. Ni betul-betul sama dengan paksi Y. Okey. Jadi, kalau macam ni, korang buat seperti ni juga guys. Kalau ini kan Y sama dengan negatif 8 sebab dia lalu pitasan Y. Ini nampak tak? Dia lalu pitasan X. Kan? Jadi, bila dia lalu pitasan X, terus je kita buat X sama dengan negatif 4. Macam tu sahaja. Okey, macam mana? Boleh terima? Yang tadi, kalau lalu pitasan Y sahaja, ni lalu pitasan X dengan X. Senang. Jadi akan datang, korang tak payahlah kira lagi ni. Terus je korang buat. Okey, dah nampak sikit kan gambaran dia kan? Okey, bagus. Jom, kita nak masuk soalan terakhir kita. 2 soalan terakhir sebelum kita bersurai. Okey, ni namanya titik asalan. Titik asalan ni korang kena ingat sifar. Okey, cuba korang cari M.
Mulakan. Korang boleh buat lah. Katakanlah ni sebagai X1. Ini mesti Y1. Jadi sini X2. Sini Y2 lah. Okey, mulakan guys. Berapakah M yang korang dapat? Okey, dapat cuba komen. Mulakan. Okey, berapa dapat Izzuddin? So, atasnya mesti Y dulu ya. Jadi 6 tolak sifar. Kemudian 5 tolak sifar. Jadi kita dapat M kita sama dengan 6/5. Dah. Jadi kita masuk dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. So, Y sama dengan M kita 6/5. C kita nampak tak? C dia potong Y pada kosong. Jadi C kita kosong. Jadi kosong tu kita boleh abaikan lah. Ini sahaja guys. Jadi kalau korang nampak tak ada C, bermaksud dia melalui betul-betul X, Y pada kosong. Faham tak? Gitu. Okey, kita buat soalan terakhir. Cuba cari M yang ini pula. Ini melalui pitasan Y ya guys. Okey, jadi korang kena buat kosong negatif 2. Okey, mulakan. X1, Y1, X2, Y2. Okey, mulakan guys. Okey, apakah yang korang dapat untuk M1 ni? Berapa Izzuddin dapat Izzuddin? So, Y tolak negatif 2. 3 tolak negatif 2. 4 tolak sifar. 3 tambah 2. Jadi 5/4. Sama tak? Jadi kita masuk dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. So, M kita berapa? M kita 5/4. C kita nampak tak? Dia potong pitasan Y iaitu negatif 2. Tada! Itu sahaja. Izzuddin macam mana? Boleh faham tak? Berarti Syah okey, better sikit. Boleh? Boleh faham? Alhamdulillah. Kalau sikit-sikit tu